Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya mewakili kumpulan M daripada PJJ Kampus Sibu membuat tugasan kumpulan bertajuk Cukai Pendapatan Individu Australia. Ahli kumpulan kami terdiri daripada Muhammad Badeli bin Waini, pemegang kad matrik 282248. Saya sendiri Razian Didawati binti Syidek 282682, Sidek bin Seruji 2825 dan Abdul Taib bin Umar 282109. Pengenalan, satu keperluan dan satu kewajipan kepada negara untuk mempraktikannya bagi memastikan ekonomi akan berlangsung dengan baik. Yang kedua, untuk memastikan negara akan mempunyai sumber yang berterusan untuk menggiatkan lagi kemajuan ekonomi di negara tersebut. Kemajuan yang dicapai oleh negara pada hari ini adalah berdasarkan bagaimana kerajaan mengurus tadbir kewangan negara di saat ekonomi dunia mengalami keadaan pasang surut yang tidak dijangka, dan rata-rata negara di seluruh dunia kini memberikan tumpuan kepada untuk memperkemaskan dan juga mempermodenkan rangka kerja bagi pentadbiran kewangan sebagai asas untuk mengawal segala perjalanan sumber negara. Definisi cukai menurut Kamus Dewan Keluaran tahun 2017 pula terdapat beberapa makna yang berkaitan dengan cukai, di mana ianya adalah mempunyai definisi yang membawa kepada maksud yang sedikit berbeza namun masih berada di dalam skop yang sama. Antara definisi yang telah dinyatakan oleh Kamus Dewan Bahasa adalah ianya terbahagi kepada tiga, iaitu definisi cukai bermaksud bayaran, definisi cukai bermaksud perlindungan dan definisi cukai bermaksud pendapatan. Definisi cukai menurut laporan ekonomi tahun 2006-2007 pula, istilah cukai dibahagikan kepada cukai langsung dan juga cukai tidak langsung. Cukai langsung bermaksud cukai yang dikenakan secara langsung kepada setiap pembayaran cukai, contohnya cukai pendapatan individu. Cukai tidak langsung pula bermaksud cukai yang dikenakan terhadap barangan dan juga perkhidmatan, contohnya GST dan juga SST yang dilaksanakan di Malaysia dan juga di negara serantau yang lain. Ideologi percukaian ini digunakan oleh kerajaan untuk merangka sistem percukaian yang dilihat boleh mendatangkan manfaat dan juga bagaimana mereka dapat memperbaiki kelemahan di dalam sistem percukaian yang telah dilaksanakan. Selain itu, ideologi percukaian merupakan untuk merasionalisasikan kaedah percukaian yang dipraktikkan di dalam setiap sistem percukaian di dalam sesebuah negara, menjustifikasikan setiap nilai yang diambil dan juga digunakan di dalam konteks percukaian, dan nilai yang ada di dalam sistem percukaian diterapkan sebagai prinsip. Klasifikasi cukai pendapatan individu di Australia. Pendapatan yang dikenakan terhadap rakyat di negara itu adalah dana pengantaraan, iaitu potongan daripada pendapatan rakyat yang bekerja. Klasifikasi cukai di Australia adalah berdasarkan model Steen-Mott-Nassim. Model ini adalah sistem cukai dan pemindahan bagi negara Australia yang boleh digunakan untuk penilaian ketetapan kepada kejutan cukai tersebut. Steen-Mott-Nassim ini adalah sebuah model simulasi polisi cukai serta kesejahteraan yang digunakan di dalam sistem percukaian di Australia. Ianya diwujudkan untuk menilai kesan pengagihan dan fiskal, dasar cukai dan juga pemindahan. Model ini mengandungi pangkalan data induk yang merangkumi pada keseluruhan skim percukaian dan juga kesejahteraan utama, dan ianya telah digunakan oleh negara Australia selama 2 dekad. Warga negara Australia boleh menggunakan tinjauan Australian Bureau Statistic (ABS) maupun The Household Income and Labour Dynamics in Australia (HILDA) untuk membuat segala analisis impak nasional dan juga data khusus NASSIM untuk penilaian impak kawasan kecil. Trend cukai pendapatan individu di Australia. Causticbiotech.com 2021 juga menjelaskan bagaimana trend cukai pendapatan individu di negara tersebut adalah dengan menghadkan populasi asas Steen-Mott kepada penduduk yang bekerja mengikut umur, iaitu masyarakat yang berumur 18 tahun sehingga 65 tahun
Dan kerajaan Australia telah menetapkan bahawa di peringkat umur ini mereka boleh dikenakan cukai pendapatan individu. Kebanyakan rakyat Australia mempunyai pendapatan yang tinggi. Rakyat mereka mempunyai skop yang lebih besar untuk meminimumkan cukai melalui potongan seperti contoh negative gearing. Australia menggunakan pendekatan untuk mengukur pendapatan alternatif yang dikenali sebagai jumlah pendapatan dari keseluruhan sumber untuk menaik tarafkan pendapatan peribadi warga Australia yang bekerja. Di peringkat ini, bahagian cukai pendapatan peribadi dibayar dengan 10%, jatuh ke 50.5%. Matlamat pengutipan cukai pendapatan. Untuk mengaplikasikan dan juga merasionalisasikan keadaan percukaian yang telah dipraktikkan dan diselaraskan oleh kerajaan di dalam sistem pungutan percukaian di dalam negara. Untuk menyelaraskan setiap nilai kutipan cukai yang dipungut dan juga bagaimana pungutan itu digunakan di dalam skop percukaian. Setiap nilai yang sedia ada di dalam sistem percukaian negara dijadikan sebagai prinsip utama mengapa kerajaan perlu memperkenalkan sistem percukaian kepada masyarakat. Sistem percukaian pendapatan individu di Australia adalah amat progresif di mana hasil pendapatan individu yang tinggi perlu membayar kedua-dua kadar cukai marginal dan kadar cukai purata berbanding dengan rakyat mereka yang mempunyai pendapatan yang rendah daripada kuota gaji yang telah ditetapkan oleh kerajaan. Steinmott ND menyatakan bahawa golongan yang berpendapatan lebih tinggi akan membayar sekitar 26.7% kadar cukai dan bagi golongan yang berpendapatan rendah pula akan membayar sekitar 12.3%. Namun begitu, walaupun cukai pendapatan individu di Australia sangat progresif, namun pengutipan cukai-cukai lain sememangnya agak regresif seperti contoh pengutipan cukai barangan dan perkhidmatan GST di negara tersebut yang hanya membentuk sekitar 14.4% daripada penerimaan cukai Persekutuan di Australia. Prinsip cukai pendapatan individu di Australia. Skop percukaian adalah sebuah pendapatan yang boleh dikenakan cukai di dalam sesebuah negara termasuklah di Australia. Ianya berkaitan dengan kesediaan individu yang membayar cukai dan juga perolehan pendapatan yang diperolehi oleh mereka. Skop percukaian juga memiliki beberapa asas utama iaitu yang pertama taraf permastautin iaitu perbezaan pungutan cukai antara permastautin dan juga bukan permastautin. Yang kedua perolehan tertakluk pada jenis cukai dan perolehan modal tidak sama sekali dikenakan cukai. Yang ketiganya penerimaan hasil. Cukai pendapatan akan dikenakan apabila hasil telah diperolehi. Yang keempat tempoh berkait di mana taksiran cukai pendapatan bergantung kepada perkaitan antara pendapatan dan juga tempoh pendapatan seseorang individu. Di Australia, prinsip percukaian pendapatan individu adalah sedikit berbeza kerana cukai yang dikenakan adalah mengikut taraf kerakyatan. Individu permastautin akan dikenakan cukai pendapatan di negara tersebut secara global iaitu mengikut akta percukaian yang ada iaitu pendapatan dari sumber di Australia dan juga sumber asing. Ianya terkecuali kepada individu yang memperolehi pendapatan asing tertentu dan juga keuntungan penduduk sementara. Bagi individu yang bukan permastautin, mereka hanya akan dikenakan cukai pendapatan individu yang hanya sumber pendapatan yang diperolehi di Australia. Di Australia, mereka tidak mempunyai sebarang tax alternatif maupun cukai pendapatan lain selain daripada cukai pendapatan individu. Pengurusan cukai pendapatan individu di Australia. Kerajaan Australia telah melaksanakan satu pelan cukai pendapatan peribadi selama 7 tahun dengan tujuan untuk menguruskan cukai pendapatan peribadi dengan sistematik dan juga telus. Ianya adalah untuk memberikan pelepasan cukai kepada pembayar cukai individu melalui kadar PIT yang lebih rendah dan offset cukai pendapatan rendah dan menengah serta kenaikan ambang teratas di mana di Australia kadar cukai marginal 32.5% dikenakan. Kerajaan Australia juga menghapus kadar cukai marginal 32.5% dan 37% di mana ianya akan mengakibatkan pembayar cukai di Australia menghadapi kadar cukai marginal 30% atau kurang pada tahun 2024 dan 2025 dan tahun-tahun berikutnya. Kerajaan Australia telah menubuhkan Pejabat Percukaian Australia ATO dan ianya disertakan dengan program prestasi cukai kumpulan
bagi golongan yang berpendapatan tinggi yang merangkumi kepada individu pemastautin di Australia untuk menyelia dan juga mengawal kekayaan lebih dari AUD 50 juta. Kesan cukai kepada negara dan masyarakat di Australia. Kekurangan ekuiti kerana struktur konsesi percukaian untuk sebarang penggantian adalah bermaksud seseorang individu yang berpendapatan tinggi memperolehi faedah yang lebih besar daripada konsesi yang lebih berpendapatan rendah. Di Australia, analisis telah menunjukkan bahawa pelaburan di dalam pengantaran adalah lebih terbesar untuk individu yang berada di dalam kurungan cukai yang tertinggi. Namun begitu, sekiranya pengurangan cukai dilaksanakan, golongan yang berpendapatan tinggi akan memperolehi keuntungan terbesar, namun ianya memberikan kerugian kepada golongan yang berpendapatan rendah di negara itu kerana mereka tidak mempunyai sumber pribadi yang lain untuk melabur untuk mendapatkan pulangan cukai yang tinggi. Sistem percukaian di Australia telah mengakibatkan kegagalan kerajaan untuk mencapai ekuiti mendatar disebabkan perbezaan dalam akses kepada konsesi cukai antara jurang pendapatan wang yang serupa untuk kumpulan individu yang berbeza. Sebagai contoh, seseorang individu yang mempunyai kadar cukai marginal yang tertinggi, cukai pendapatan pribadi akan dikenakan terhadap mereka sebanyak 48.5% sebagai penggantian sumbangan wang tambahan yang telah dikenakan cukai sebanyak 15%, dan bagi individu yang tidak membuat perjanjian bagi penyerahan gaji dengan majikan, mereka tidak akan dapat manfaat perbezaan cukai ini. Kekurangan kesederhanaan bagi pengundipan cukai. Bagi seorang individu yang telah bersara, peruntukan yang mengatur fasa persaraan di Australia sangat preskriptif dan juga mengalami ketidakseimbangan serta juga ketidakcekapan. Sistem yang telah diperangkakan sangat kompleks dan juga membebankan kepada biaya kepatuhan yang besar kepada ganti rugi. Bagi individu yang telah berpencen, maka syarat yang utama adalah sekurang-kurangnya 50% daripada jumlah faedah yang diterima oleh mereka diambil di dalam bentuk pencen atau anuiti yang memenuhi piawaian pencen dan anuiti. Sebagai penutup, oleh itu perubahan kepada cara taksiran ini mewajibkan tanggungjawab kepada seseorang individu untuk membayar cukai yang sepatutnya, dan mereka juga bertanggungjawab untuk memahami segala perundangan yang telah ditetapkan melalui skop pembayaran cukai pendapatan individu, dan dengan itu ianya akan membantu individu tersebut untuk menikmati segala faedah melalui potongan kepada cukai pendapatan, dan dalam pada masa yang sama pembayar cukai yang telah melaksanakan tanggungjawab tersebut akan menerima kembali wang mereka atau cukai terlebih bayar sekiranya situasi itu berlaku. Sekian, terima kasih.